Biarlah aku mencari syurga dengan mengajar orang hadis Nabi, mengajar orang tentang agama. Aku tak nak jadi pemimpin. Orang tanya, kenapa kamu tak nak jadi pemimpin? Aku disoal oleh Umar pun aku susah nak jawab. Aku takut bila aku disoal oleh Umar Al-Khattab. Aku tak boleh bayangkan bagaimana aku akan disoal oleh Allah di hari kiamat sebagai pemimpin. Aku tidak. Akhirnya dia letak jawatan, dia mengajar orang tentang hadis, dia mengajar orang tentang agama, sampailah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Hari ini manusia berlumba-lumba nak jadi pemimpin. Berselera angkat tangan nak jadi pemimpin. Kalau orang tak calon pun dia bagi duit, suruh calon nama dia. Punya dahsyatnya hari ini tuan-tuan. Kalau tengok sahabat-sahabat dulu, ulama-ulama dulu tak berani nak pegang kuasa. Pasal apa? Takut Allah soal. Maka orang yang pertama masuk syurga siapa dia? Pemimpin yang adil, muqsitun. Adil. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu dia adil. Yang keduanya mutasaddiqun. Hendaklah pemimpin tadi rajin tolong orang. Jangan tolong waktu dekat pilihan raya. Oh, dekat pilihan raya dia tolong macam-macam, lepas pilihan raya hilang pula lah. Dia nak tolong 24 jam. Kalau agak-agak tak mau jadi pemimpin dan tak mau tolong orang, jangan jadi ketua. Sebab bila sebut jadi ketua, dia kena tolong orang. Tahu saya ni tak jadi YB lagi tuan-tuan. Tak tahu nak abang. Saya nak main tadi pun ada orang minta derma. Nak turun ni, nak turun pada rumah pun 4. Orang main minta derma, main tunjuk surat dia sakit buah pinggang. Masya Allah. Ni kalau agak-agak nak jadi pemimpin, kalau tak boleh tolong orang kerja, duk kunci pintu pagar je, tu saja jadi pemimpin. Pemimpin ni berkhidmat, dia jadi khadam. Khadam ni maknanya orang yang berkhidmat. Tapi kita hari ni tukar jadi yang berhormat. Pemimpin tu maknanya orang yang berkhidmat. Dia bukan boleh tidur. Bukan kata menteri ke, YB ke, ketua kampung pun tak boleh tidur malam-malam. Ni kawasan banjir, ketua kampung tidur. Pengurusi kiki tidur untuk apa Kampung saya dulu banjir, saya sewa satu rumah. Banjir. Rumah saya ni jadi pusat penempatan banjir. Saya main. Rumah saya terbukit. Betul dah amat sangat, mana nak letak. Pi minta kunci dekat ketua kampung. Ketua kampung kata, mai besok lah, malam-malam orang nak tidur. Kata, ayak benek lutut dalam rumah ni nak tidur apa lagi, dengan ular, bewok semua dah ada. Ini kalau macam ni tuan-tuan, dengan dia jadi pemimpin. Pasal apa? Pasal hang tak sanggup berkhidmat. Pemimpin kena sanggup tolong orang. Ini Islam letakkan. Nombor 2. Nombor 3-nya ialah muwaffiqun. Pemimpin itu hendaklah seorang yang cerdik, seorang yang bijak. Bukan pemimpin yang tak cerdik. Tuan-tuan, ni kita tengok zaman kita lah. Saya nak abang pada tuan-tuan, dalam minggu ni saja 3 orang, bukan 3 orang, 3 keluarga meminta tolong. Ketiga-tiganya kes murtad. Yang pertama kes murtad, dia dibela oleh orang kita, orang Islam. Dia bukan orang Melayu. Orang Melayu bela dia sampai dia besar, bagi menikah dengan mu'allaf. 12 tahun nikah, dia pergi cari balik mak kandung dia dengan laki dia, pergi cari. Mak kandung dia bukan Islam. Mak kandung bukan Islam. Akhirnya mak kandung kata, hang masuklah balik agama nenek moyang kita. Laki dia pun kata, tak apa, kita masuk balik. Masuk balik tuan-tuan, dengan anak dia 12 tahun seorang, dengan 9 tahun seorang. Ni nombor 1 kes. Kes nombor 2, dia ni India, masuk Islam, tapi tak ada tempat nak letak. Duduk dengan mak bapak dia, keluarga dia yang belum Islam. Dia perempuan, main minta tolong bantuan. Yang terbaru, yang semalam, yang hari Jumaat, dia dah bersekedudukan dengan orang bukan Islam selama 15 tahun dan dapat 5 orang anak. Dia main jumpa, dia kata dia nak murtad, dia nak masuk agama teman laki-laki dia ni, nak menikah secara sah. Agama mereka, mengikut agama mereka. Orang kita, orang Melayu kita, duduk bersekedudukan dengan bukan Islam ni 15 tahun. Tuan-tuan, bila saya cakap macam ni, orang tak apa nak percaya.
Saya kata, mai jumpa saya. Mai jumpa. Kata tak saya, tengok dahsyatnya orang murtad dan golongan nak dimurtadkan. Tapi orang Islam kita masih lagi memilih untuk buat benda yang tak tahu. Apa benda yang kita hari ini nak buat ni tuan-tuan? Perjuangan kita atas dasar apa? Ni depan mata kita murtad ni. Adakah ini benda kecil? Baik kita bersatu nak selesaikan masalah ini. Saya tanya pada mereka ni, apa ni? Tak ada ke orang nak tolong? Tak ada ke lawyer apa nak tolong? Tak ada ke parti politik nak tolong apa ni? Tak ada, tuan-tuan. Saya cakap tentera, saya minta maaf sangat-sangat. Saya bukan orang politik. Saya ni orang agama. Saya ni orang sekolah. Saya ni orang yang terlibat dengan kerja-kerja kemasyarakatan. Hati saya sangat runtuh. Hati saya sangat sedih, tuan-tuan. Tak ada siapa nak ambil. Tuan-tuan, tolonglah balik kepada perjuangan kita yang asal. Mempertahankan akidah umat Islam. Mempertahankan ini. Bila umat Islam memilih untuk berpecah, bila pemimpin-pemimpin Islam memilih untuk bergaduh setiap hari, tak pernahnya aman, tuan-tuan. Letih saya nak main sini pun letih, rok pula banyak. Pada semalam pergi rokok. Sampai bila kita nak hidup macam ni, tuan-tuan? Dalam keadaan kita berselisih sama-sama kita, ni hak di bawah ni buat kerja. Bagaimana cara nak murtadkan umat Islam? Bagaimana mereka nak melekakan umat Islam? Bagaimana mereka nak hancurkan umat Islam? Tuan-tuan tak takut ke bila tengok 630 juta harga syabu yang dirampas? Ni yang dirampas 630 juta, tuan-tuan. Dok ada berapa ribu orang boleh makan benda ni. Bila kita berpolitik tak habis-habis, bila kita berpolitik bergaduh tak habis-habis, dalam masa yang sama mereka merosakkan bangsa kita. Musuh-musuh Islam merosakkan bangsa kita. Mereka buat macam-macam sampai pada satu tahap benda yang kita tak pernah duga, tak pernah sangka, hari ini boleh berlaku. Sebab itu, tuan-tuan, saya minta kepada pemimpin-pemimpin politik Islam duduk semeja, bincang, cari titik pertemuan. Bagaimana kita nak menjadikan, nak menjaga agama kita, menjaga negara kita, menjaga keselamatan umat kita, negara kita. Sampai dah masa ni, tuan-tuan, kenapa kita memilih untuk berpecah dan berpecah? Ambil Nabi sebut di sini, pemimpin kena ada 3 benda ini. Muqsitun, mutasaddiqun, muwaffiqun. Letakkan keutamaan ini. Bila semua orang benda yang utama dan sepatutnya diletakkan pada benda yang utama, dia tak jadi, tuan-tuan. Saya cakap, tuan-tuan, walaupun dia kadang-kadang mengancam nyawa saya, tapi saya tetap pertahankan. Saya jaga orang-orang yang masuk Islam mu'alaf. Tuan-tuan, main di sekolah saya. Di sekolah saya bukan setakat ada orang yatim, budak yatim. Bukan setakat ada orang fakir miskin. Bukan setakat ada orang yang sakit buah pinggang. Di sekolah saya ada pelacur. Pelacur yang nak bertaubat. Pelacur yang dah bertaubat, kita ambil. Berapa ramai di kalangan orang, di kalangan umat Islam yang sanggup bela pelacur, nak selesaikan masalah pelacur. Ni kita kena buat. Di sekolah saya ada orang yang masuk Islam, yang diugut bila dia masuk Islam. Mai di sekolah kita minta perlindungan. Orang nak tangkap dia, orang nak ambil anak dia, kita sorokkan dia. Lepas tu kita pergi hantar tempat dia. Nak selamatkan akidah. Sebab tu saya kadang-kadang marah pun ada, kecil hati pun ada, sedih pun ada. Orang yang duk tibai saya dalam internet, orang yang duk hentam saya dalam Facebook, orang yang duk tibai saya dalam YouTube. Saya nak tanya orang yang duk tibai saya, yang duk hentam saya ni, ada hang bela orang murtad? Ada hang bela orang yang etis? Ada hang pernah tengok orang pelacur? Ada hang pernah berlindung orang yang mu'alaf, yang masuk Islam? Cakap tak habis-habis, hentam tak habis-habis, tapi tak pernah bantu pun. Kalau sekadar bercakap, kalau sekadar main dengar ceramah pergi pasang bendera, siapa pun boleh. Tapi siapa yang tolong saya? Bila orang panjat pagar saya, nak cari mana dia budak, mana dia orang yang mu'alaf tadi ni. Kita sampai tahap macam itu, tuan-tuan. Nak pertahankan akidah umat Islam, nak tolong Islam. Tapi hari ni orang tiba saya habis-habisan. Tadi pagi orang telefon saya,
Orang hantar saya pagi-pagi, saya nak pergi menajak dia pukul 8.30. Dia kata, hai Ustaz, dengar cerita nak jadi calon. Dengar cerita nak jadi calon. Saya kata, calon apa? Apa? Dacing kan? Saya nak jawab je, kepala otak. Tapi baik saya ustaz, tak boleh sebut kepala otak. Saya tak sebut lah. Padahal saya dah sebut lah. Kalau saya ni bukan ustaz lah, saya sebut lah kepala otak kan. Tapi masa saya bukan ustaz, saya sebut subhanallah, masya-Allah, subhanallah. Dengar cerita nak bersebut ini tadi ngono ah. Masa bila yang saya nak jadi calon UMNO? Saya ahli UMNO pun tak. Tapi saya kena baik dengan orang UMNO. Saya kena baik dengan orang PAK. Saya kena baik dengan orang adil. Sebab saya nak menciptakan Islam. Islam ni untuk semua. Betul ya, brother? Dia dah apa? Tabung apa tu? Kotak, ayak ke apa kan? Ayak lah. Dapat kat abang baru depan. Tu saya suruh main depan. Tuan-tuan semua dapat kat abang ayak. Saya ni tuan-tuan, saya kena baik dengan semua orang. Dia kata saya ni UMNO. Sebab saya mengajak dia rumah Menteri Besar Perak. Dia lupa saya juga mengajak dia rumah Menteri Besar lain. Saya bukannya orang UMNO, tapi saya kawan dengan semua orang. Kalau saya berkawan dengan orang UMNO pun saya dah dituduh UMNO. Saya juga berceramah pada orang asli. Adakah saya orang asli? Nampak muka tu ya kan, nampak dia. Saya juga berceramah pada sultan. Adakah saya jadi sultan? Saya berceramah kepada pondan. Adakah saya pondan? Apa punya bodoh. Allah terletak cakap kita dosa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, tolonglah faham. Saya buat macam ini, dakwah saya macam ini sebab saya nak pergi pada semua tempat. Saya nak bercakap tentang Islam. Saya bercakap pada pemimpin. Saya bercakap kepada orang biasa. Saya bercakap kepada orang istana. Sebab saya nak bercakap. Ada peluang untuk bercakap. Bercakaplah. Ini tidak. Saya masuk TV pun salah. Dah masuk TV nampak. Dah sokok hitam lah. Menteri Besar Kedah pun sokok hitam. Takkan saya sokok hitam pun tak boleh. Pun sokok hitam kat nikah itu. Masya Allah tuan-tuan. Kalau umat Islam berfikiran sempit, kalau umat Islam berfikiran jumud macam ini, bila Islam nak berkembang tuan-tuan? 31 hari bulan yang lepas, saya berceramah di stadium Yu Chu Kang di Singapura. Masya Allah tuan-tuan. Di stadium, bayangkan di negara Singapura, sambutan tahun baru dibuat secara Islamik. Yang dibuat oleh kerajaan Singapura, dia panggil Siti Nurhaliza. Dia buat dekat tempat orang duk race Formula 1. Tapi ada sekelompok orang Islam yang boleh buat sambutan sambutan tahun baru di stadium. Penuh tuan-tuan. Stadium ni dia punya tempat duduk penonton ni. Kalau mereka boleh buat, kan kita tak. Alhamdulillah, kita kena buat tuan-tuan. Saya tengok ceramah saya di Masjid Istighfar, di Masjid Mawaddah, Masjid Darul Aman. 3 tingkat masjidnya. Ketiga-tiga level penuh dengan orang. Penuh dengan manusia. Beribu-ribu orang. Satu masjid boleh muat sampai 4,000 orang. Satu level dia. 4 level dia. 4,000 orang. Untuk kuliah asar. Tuan-tuan, kita kena buat. Sebab tu Islam, dia kena jadi progresif. Umat Islam kena jadi progresif. Macam mana nak buat satu benda yang bukan main-main. Bila nak buat ceramah agama bukan main-main. Bila nak buat kuliah bukan main-main. Nak buat benda ni kena buat betul-betul. Hasil dia tuan-tuan sangat hebat. Macam tuan-tuan buat hari ni. Bayangkan hari ni kita buat promosi hanya untuk 10 hari je. Tapi bila jawatan kuasa progresif, jawatan kuasa hebat, jadilah macam ini. Disambut pula oleh tuan-tuan yang hebat. Ini baru 10 hari. Kalau sebulan punya kempen tuan-tuan, atas kemah ni orang duduk. Kita kena buat sesuatu benda dalam skala besar sekarang. Kita tak boleh nak buat sesuatu Islam, satu benda yang berkaitan dengan Islam, benda yang kecil-kecil. Kita tak boleh buat kelompok